Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami diberi tugasan di dalam subjek Mabahith Al-Ilahiyah untuk membuat satu rumusan berdasarkan satu kitab. Dan kitab yang dipilih oleh kumpulan kami ialah Al-Iqtisad fil I'tiqad, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan tanpa membuang masa, inilah rumusan kami berdasarkan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Pertama sekali kita akan tengok rumusan berkaitan pendahuluan. Okey, di dalam pendahuluan kitab, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan tentang kedudukan Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan aliran yang benar dalam Islam. Kriteria penting yang membezakan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan aliran lain ialah keupayaan Ahli Sunnah wal Jamaah memahami Islam berdasarkan dua sumber penting, iaitu wahyu dan akal secara seimbang dan harmoni. Golongan yang mencari kefahaman agama dengan hanya berpandukan wahyu semata-mata tanpa mengakui peranan akal, atau sebaliknya, mereka yang mencari kefahaman agama hanya dengan akal tanpa bergantung kepada cahaya wahyu, kedua-duanya ini akan sesat. Kedua-duanya ini akan buta kerana mata tanpa cahaya matahari atau cahaya matahari tanpa mata tidak akan memandu kita kepada kebenaran. Seterusnya, di mana Al-Imam Al-Ghazali memaparkan penjelasan ringkas tentang karyanya dengan menyebut judulnya sebagai Al-Iqtisad fil I'tiqad. Judul ini selaras dengan apa yang dipaparkan dalam pendahuluan kitab yang telah kita ringkas sebelum ini, di mana Imam Al-Ghazali menyatakan cabaran akidah umat Islam menghadapi dua manhaj dan pandangan yang melampau, iaitu golongan yang melampau dalam mentafsirkan nas secara harfi ataupun literal, dan juga golongan yang melampau dalam menafsirkan nas secara bebas, yakni liberal. Jadi, judul karya ini yang bermaksud kesederhanaan atau wasatiyah, yakni al-iqtisad dalam beriktikad, adalah karya yang menghuraikan apakah kefahaman yang sederhana ataupun wasatiyah di antara kedua-dua bentuk keterlampauan di atas. Seterusnya, Al-Imam Al-Ghazali juga telah menyatakan kandungan dan pembahagian kitab Al-Iqtisad yang dibahagikan secara umumnya kepada dua bahagian, iaitu Al-Muqaddimah dan Al-Maqasid wal-Ghayah, di mana bahagian-bahagian Al-Muqaddimah ini terdiri daripada 4 pendahuluan dan Maqasid Al-Ghayah ini terdiri daripada 4 faksi ataupun aqtab. Apa yang menariknya di sini ialah Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan bahawa matlamat dan tujuan ilmu ini, yakni ilmu kalam, iaitu tauhid, iaitu mencapai ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ia meletakkan Allah sebagai sasaran akhir ilmu ini, bahkan sasaran akhir segala ilmu. Ini kerana menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, apabila kita melihat alam semesta, kita tidak melihatnya hanya sekadar sebagai jisim, langit, bumi dan sebagainya. Akan tetapi kita melihat sebagai makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hanya melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai individu dengan pelbagai sifat kemuliaan semata-mata. Bahkan kita melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, segala ajaran dan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat sebagai pengenalan tentang Allah melalui perantaraan rasulnya. Segala-galanya memusatkan kepada mengenal Allah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mentafsirkan kenapa pembahagian paksi-paksi kitab ini menjurus kepada perbahasan tentang zat, sifat dan af'alullah Subhanahu wa taala, serta mengenal Rasul alaihi salatu wassalam
dan ajaran yang dibawanya. Okey, setakat itu saja rumusan bagi kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dan bab-bab yang seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Harmi dan nombor matrik saya 061698. Jadi untuk tugasan ini saya ditugaskan untuk mengeluarkan satu isi dalam kitab yang kumpulan kami pilih ini. Jadi isi yang saya dapat adalah konsep tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita mendalami lagi tentang isi tersebut, saya ingin meringkaskan tentang kitab ini. Kitab ini menerangkan bahawa ilmu itu memiliki kepentingan dalam bidang agama, iaitu ilmu kalam, dan penjelasan bahawa ilmu ini memiliki kepentingan bagi sebahagian golongan sahaja daripada manusia, dan ia menjelaskan bahawa mempelajari ilmu kalam adalah fardu kifayah hukumnya. Jadi penjelasan terhadap metodologi ataupun manhaj yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Dan selanjutnya kitab ini terbahagi kepada 4 bahagian. Jadi saya mengambil bahagian yang pertama, iaitu konsep tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, untuk isi ini dia menjelaskan bahawa Allah itu bersifat segala sifat yang sempurna, yang mana kesemua sifat Allah itu berjumlah 20 sifat, dan sifat-sifat tersebut terbagi kepada 4, iaitu sifat nafsiyah zatiyah, iaitu wujud. Seterusnya sifat-sifat salbiyah, iaitu wahdaniyah, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, dan qiyamuhu binafsihi. Seterusnya sifat-sifat ma'ani. Antara sifat-sifat ma'ani itu adalah kudrat, iradat, ilmu, kalam, sam'un basiru, hayat. Dan untuk yang terakhir adalah sifat-sifat maknawiyah, iaitu kadiran, muridan, aliman, mutakalliman, sami'an, bashiran, dan hayyan. Okey, untuk menelusuri kepada yang lebih lanjut dalam bab ini, bab konsep tentang zat Allah ini, ia terbahagi kepada 10 bahagian penjelasan. Jadi untuk saya, kalau hendak menerangkan ke 10 ni mungkin agak panjang. Jadi saya memberikan yang utama, iaitu poin-poin utama sahaja. Jadi baik, dalam bab ini terdapat 10 penjelasan, iaitu yang pertama adalah tentang sifat kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian yang pertama. Yang kedua adalah sifat qidam. Sifat qidam. Yang ketiga adalah sifat baqa. Seterusnya itu Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Dia menerangkan segala-galanya. Allah tidak memiliki tubuh. Jadi untuk yang keempat ni, Allah tidak memiliki tubuh. Jadi untuk penerangan ataupun syarahan-syarahan ni, dia mensyarahlah bahawa Allah itu tidak memiliki tubuh. Yang seterusnya, Allah tidak memiliki ard. Jadi penerangannya sangat panjang. Yang ketujuh, Allah tidak berada di suatu tempat manapun. Kita tak boleh nak kata yang Allah itu berada di langit ataupun di tempat lain, tak boleh. Jadi untuk dia punya syarahan itu juga panjang. Yang seterusnya, Allah tidak berdiam di sesuatu tempat. Maknanya Allah tidak duduk di situ sahaja. Allah, kita tak boleh nak kata macam mana. Yang ke-9, sifat wahdaniyah. Sifat-sifat Allah itu diterangkan dalam bahagian ke-9, iaitu sifat wahdaniyah. Dan untuk bahagian yang terakhir, iaitu bahagian yang ke-10, adalah ru'yatullah, iaitu melihat Allah.
Jadi 10 bahagian ini diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Jadi saya rasa itu saja konsep tentang zat Allah di dalam isi yang pertama itu. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazami alias 060807. Jadi saya akan menyambung perbincangan sebentar tadi, yakni masuk kepada sifat Allah. Yang pertama adalah qudrat. Sifat ini adalah yang paling sesuai, tepat, sempurna, yang merangkumi segala jenis bentuk keajaiban dan tanda untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil untuk kita samakan sifat Allah dengan manusia, kerana kudrat ini dimaksudkan dengan berkuasa dan mampu untuk mewujudkan serta meniadakan segala sesuatu tanpa batasan. Adakah manusia mampu melakukan sebegitu? Tidak sama sekali, sedangkan manusia sendiri pun dicipta. Dalil nakli yang menunjukkan sifat kudrat Allah terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 73 yang bermaksud, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dialah juga pada masa hendak menjadikan sesuatu berfirman, jadilah, lalu terjadilah ia. Firman-Nya itu adalah benar, dan baginya lah kuasa pemerintahan pada hari ditiupkan sangkakala. Jadi dilihat pula dalam konteks dalil akli, bagaimana alam ini sungguh teratur dan pada masa yang sama turut juga boleh terjadi kemusnahan. Semestinya alam ini mempunyai pencipta, kerana kewujudan alam mesti diciptakan oleh suatu kuasa yang tiada siapa mampu tandingi. Yang kedua pula adalah iradat, yakni maha berkehendak. Sebelum ini telah kita kupaskan mengenai kudrat, dan pada bahagian iradat ini pula perlu kita fahami bersama kudrat untuk kita memahami sifat-sifat Allah. Hal ini dikatakan sedemikian kerana tidak wujud sifat kudrat sekiranya tiada iradat, seperti mana yang dikatakan di dalam surah Al-Buruj ayat 16 yang bermaksud Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Keinginan manusia terbatas, malah apa yang diinginkan perlu kepada iradat Allah Subhanahu Taala. Segala apa yang akan berlaku seperti kemalangan, bencana dan sebagainya adalah merupakan kehendak. Mustahil untuk kita katakan sesuatu kejadian itu terjadi tanpa ada yang mengkehendakinya berlaku. Jadi berkehendak untuk menjadikannya berlaku semestinya berkuasa, yakni Allah Subhanahu Taala. Sifat yang ketiga iaitu ilmu, iaitu maha mengetahui. Dalam konteks ini, ilmu yang dikatakan bukanlah seperti mana manusia perlu belajar untuk memahami dan memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu di sini adalah merangkumi segala perkara secara terperinci tanpa ada had. Jadi sifat ini hanya boleh disandarkan kepada Allah, kerana Allah tidak perlu belajar untuk mengetahui, sedangkan Allah lebih mengetahui walaupun yang tersembunyi, seperti mana dalil di dalam surah Al-Malik ayat 13. Dibandingkan dengan manusia, manusia sememangnya boleh menghasilkan sesuatu, namun perlu kepada ilmu yang dikaji dan diperolehi, sedangkan Allah menghasilkan alam yang serba indah ini tanpa perlu kajian. Hayat pula ialah maha hidup. Sesungguhnya Allah itu bersifat hayat. Akal semestinya akan menolak alam ini terjadinya dengan sendirinya. Jadi ia perlu kepada pencipta. Logik akal apabila yang mencipta alam ini hanya hidup dan semestinya berkuasa tanpa ada perakhiran dan permulaan. Hayat ini berbeza dengan manusia. Hayat bagi sifat Allah adalah Allah hidup tanpa memerlukan sesuatu, sedangkan manusia perlukan oksigen, malah tidur dan sebagainya. Yang kelima dan keenam adalah sama' dan basar, iaitu maha mendengar dan maha melihat. Sifat sama' dan basar kita boleh lihat dengan teliti sewaktu penghayatan manusia ketika berdoa, dan doa tersebut dimakbulkan. Persoalannya, bagaimana Allah tahu apa yang dihajatkan, serta bagaimana Allah tahu manusia itu berdoa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah itu bersifat sama' dan basar. Sifat mendengar dan melihat ini jauh beza dengan manusia. Allah tidak memerlukan apa-apa perantaraan untuk mendengar dan melihat dengan ketuhanannya. Yang ketujuh adalah kalam, yakni berkata-kata. Allah berkata-kata tidak sama seperti manusia. Allah berkata-kata tanpa perantaraan, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa serta tanpa isyarat. Jika Allah tidak bersifat kalam, bagaimana Allah berfirman? Jadi bukti yang paling jelas adalah kitab suci Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah Allah yang ditujukan kepada makhluk. Jadi terbukti Allah bersifat Al-Kalam.
Kesimpulannya, kita wajib meyakini sifat-sifat Allah yang telah dibahaskan bagi memantapkan ketakwaan kita kepada Allah yang bersifat kesempurnaan. Tiada siapa mampu menandingi sifat-sifat Allah ini. Namun, jangan salah faham bahawa Allah hanya memiliki 7 sifat ini saja. Tapi dibahaskan di sini kerana 7 sifat ini sering diperdebatkan. Maka ini hanyalah untuk menjelaskan kefahaman bahawa Allah tidak mempunyai kekurangan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Nama Muhammad Ansaruddin bin Muhammad Afri. Nombor metrik 060070. Saya akan membentang tentang isi ketiga dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Imam Ghazali berkenaan dengan konsep tentang af'alullah, yakni tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dalam menjelaskan tentang konsep perbuatan Allah ini, Imam Ghazali memaparkan bahawa perbuatan-perbuatan Allah adalah sesuatu yang jaiz, yakni boleh ataupun harus dilakukan dan bukanlah ianya sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala untuk melakukan. Berdasarkan perbahasan pengarang juga, sebenarnya tiada istilah wajib dalam perbuatan Allah dan tidak dinamakan wajib, melainkan yang dikatakan wajib itu perlu ditarjihkan kepada aula, yakni yang lebih utama ataupun tarjihan yang khusus. Sebagai contoh, atas sifat iradah Allah menghendaki makhluknya menetap dan hidup di bumi ini, maka tidak dapat tidak dengan ketetapan Allah menjadikan bintang-bintang terus berputar pada paksinya. Kesimpulan di sini tidak menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala wajib melakukan perbuatan tersebut, melainkan hanya sebagai memenuhi kehendak yang pertama. Sekiranya ketetapan tersebut tidak berlaku, maka binasalah kedua-duanya, makhluk dan bintang-bintang tersebut. Persoalannya bukanlah untuk mempertikaikan atau mempersoalkan kudrat Allah dalam mencipta makhluk tanpa kebergantungan mereka terhadap tempat ataupun masa. Kerana bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu tak mustahil untuk melakukan apa yang dikehendaki dengan sifat iradah dan kudratnya. Melainkan yang ingin saya ketengahkan ialah dengan istilah wajib itu ditafsirkan kepada aula yang lebih utama, yang memberi keutamaan, yang menjadi asbab untuk makhluk itu hidup di bumi dengan berputarnya bintang-bintang. Antara perbahasan di dalam konsep ini yang mana menolak hujah-hujah dan dakwaan Mu'tazilah secara khususnya. Seperti yang kita tahu pada zaman Imam Ghazali ini, fahaman Mu'tazilah ini tersebar dengan meluas. Yang pertamanya, harus bagi Allah untuk tidak memberikan taklif ataupun tanggungan ataupun bebanan kepada hambanya. Yang keduanya, harus bagi Allah untuk memberi taklif kepada hambanya dengan apa-apa yang hambanya mampu lakukan ataupun tidak mampu lakukan, bertentangan dengan dakwaan Mu'tazilah yang mengatakan wajib bagi Allah mencipta sesuatu, seterusnya mentaklifkan terhadap makhluk itu, dan bukan setakat itu, malah mereka mendakwa wajib bagi Allah mentaklifkan dengan taklif yang mampu sahaja. Yang keempatnya, harus bagi Allah untuk menyiksa hambanya yang tiada sekalipun berbuat perkara jenayah ataupun berbuat dosa. Dan persoalannya di sini, adakah Allah telah berlaku zalim terhadap hambanya dan bertentangan dengan firman Allah dengan wa ma rabbuka bizallamin lil abid? Maka jawapannya tidak. Seperti yang dinisbahkan juga kepada manusia, kalau kita memiliki barang yang bagus, tetapi kalau kita ingin membuangnya pun tidak boleh dianggapkan sebagai zalim, kerana hak Allah dalam menciptakan sesuatu dan ke atasnya lah juga yang ingin melakukan mengikut kehendak dan kudratnya terhadap ciptaannya. Yang keempatnya, tidak wajib bagi Allah riayatul aslah ke atas hambanya.
bukan seperti dakwaan Mu'tazilah yang mengatakan wajib bagi Allah membuat baik kepada makhluknya. Bahkan mereka mendakwa wajib bagi Allah memperbaikkan keadaan itu. Yang kelimanya, tidak wajib bagi Allah memberikan pahala ke atas perbuatan taat dan memberi hukuman bagi perbuatan maksiat. Yang keenam, tidak wajib bagi seorang hamba Allah ma'rifatullah, mengenal Allah menggunakan akal fikirannya, melainkan dengan melalui syariat. Yang ketujuhnya, tidak wajib bagi Allah mengutus Rasul, dan bukanlah secara pengutusan Rasul itu sesuatu yang mustahil bagi Allah, tapi ia merupakan sesuatu yang harus bagi Allah, dan mungkin bagi Allah menunjukkan bukti kenabian dengan wujudnya mukjizat. Dalam perbahasan dalam perkara ini terdirinya perbahasan tentang makna wajib, hasan, qabih, abasu, safahu dan hikmah yang membawa maksud wajib yang seperti yang saya telah tafsirkan sebelum ini, dan hasan yang baik, dan qabih itu buruk, abas itu perkara yang tidak masuk akal, as-safahu itu bodoh, dan wal hikmah dan bijaksana. Inilah yang terkaitnya pembahasan ini dengan dakwaan-dakwaan yang telah dinyatakan dalam perbincangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Izzat Syahmi 060899. Di sini saya ingin menghuraikan perbahasan bahagian yang keempat, iaitu mengenai konsep tentang nubuwah, iaitu kenabian. Dalam bab ini Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang makna nubuwah dan makna risalah. Imam Al-Ghazali telah mendefinisikan nubuwah sebagai suatu penyampaian khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui penurunan wahyu kepada sesiapa sahaja yang telah dipilih daripada kalangan hamba-hambanya. Sedangkan risalah ialah pentakhlifan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada salah satu nabi-nabinya dengan mengutuskannya kepada umat manusia untuk menyampaikan dakwah, hukum-hukum serta syariat dalam agama. Maka bahagian ini telah dibahaskan secara menyeluruh, merangkumi beberapa penjelasan utama. Yang pertama, nubuwah, iaitu kenabian, dan pembuktian ke atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam bab ini membahaskan tentang doktrin-doktrin agama yang bertentangan dengan ajaran atau risalah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sejak dari zaman nubuwah hingga kini. Antaranya adalah agama Isawiyah, Yahudi dan Nasrani, atau dikenali dengan agama Kristian. Golongan-golongan tersebut menafikan kenabian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahkan mempersendakan kemukjizatan baginda Nabi Muhammad SAW. Seterusnya yang kedua, kewajipan untuk membenarkan perkara yang disampaikan melalui wahyu yang dihukum harus oleh akal. Seterusnya yang ketiga, ihwalu imamah, iaitu imam serta syarat-syarat daripadanya. Imam Al-Ghazali telah menyatakan bahawa perbahasan imamah ini adalah perbahasan yang tidak termasuk dalam perbahasan akidah. Hal ini kerana perbahasan ini adalah berkaitan dengan hukum fiqh. Maka dalam perbahasan ini dibahagikan kepada beberapa aspek yang penting. Antaranya adalah aspek kewajipan melantik imam. Dibincangkan di dalam aspek ini dimulai dengan hukum melantik pemimpin adalah wajib menurut syarak. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyatakan dalil dan bukti bagi menjelaskan bahawa kaitan antara perundangan dunia dan perundangan Islam. Selain itu, aspek yang kedua adalah membicarakan perbahasan mengenai pihak yang dilantik sebagai imam di kalangan manusia.
Perbahasan ini menekankan mengenai melantik pemimpin bukan mengikut hawa nafsu semata-mata. Walhal, hendaklah berdasarkan kriteria atau ciri-ciri yang tertentu untuk melantik pemimpin. Di samping itu, aspek yang ketiga pula membincangkan perbahasan tentang akidah ahli sunnah berhubung dengan para sahabat dan khulafa ar-rasyidin. Okey, kemudian yang keempat, penjelasan atas golongan yang wajib yang dikafirkan ke atasnya daripada golongan-golongan ahli bid'ah. Dalam bab ini membahaskan mengenai perbahasan fiqh, iaitu hukum mengkafirkan orang yang mengucapkan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan hendaklah berdalilkan dengan dalil syarak, bukan dengan dalil akal semata-mata. Selain itu, dibahaskan juga mengenai kesan yang berlaku terhadap mereka yang dimasukkan menjadi kafir itu sendiri, sama ada di dunia maupun akhirat. Tambahan pula, dibincangkan juga mengenai perbezaan antara peranan akal dan peranan dalil syarak dalam mengisbatkan hukum-hukum tersebut. Demikianlah Imam Al-Ghazali telah melakukan semua perbahasan konsep nubuwah ini dengan disertakan hujah-hujah penjelasannya dengan berdasarkan dalil-dalil daripada nas dan hukum-hukum dari syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Al-Wafi bin Abdul Halim, nombor matrik 060834. InsyaAllah hari ini akan memberi sedikit kesimpulan berkenaan dengan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad yang telah kami kaji. Berdasarkan kitab ini dapat kami lihat ianya berfungsi dan bertindak sebagai ubat atau penawar kepada penyakit hati. Dari sini jelas bahawa ilmu kalam adalah penawar dan ia berkesan untuk mengubati penyakit hati. Namun ia perlu didedahkan dengan kadar yang sesuai untuk golongan yang memerlukan. Secara keseluruhannya, berdasarkan pengamatan dan kajian kitab ini dapat kita ketahui cara atau kaedah untuk mengamalkan kesederhanaan dalam beriktikad agar tidak terjerumus dalam dua fahaman ekstrim, iaitu fahaman liberal dan fahaman literal. Pengarang kitab ini iaitu Imam Al-Ghazali telah menyatakan 4 pengantar utama, iaitu yang pertama adalah mendalami ilmu kalam adalah suatu kepentingan dalam agama. Pengantar kedua pula, penulis menerangkan mendalami ilmu kalam ini walaupun ianya penting, namun bagi sesetengah golongan ianya tidak penting, bahkan yang penting bagi mereka adalah untuk meninggalkannya. Pada pengantar seterusnya iaitu pengantar ketiga, beliau menerangkan bahawa mendalami ilmu kalam ini merupakan sebahagian daripada fardu kifayah. Bagi pengantar keempat iaitu pengantar yang terakhir, beliau menerangkan tentang kaedah pendalilan ataupun manahij al-adilah yang beliau jadikan sebagai kaedah dalam kitab ini. Turut dapat dilihat dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali membahagikan kitab ini kepada 4 bahagiannya. Yang pertama ialah perbahasan tentang zat Allah, dan yang kedua adalah perbahasan tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga adalah perbahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah, dan yang terakhir adalah perbahasan tentang an-nubuwah, iaitu kenabian. Perkara terakhir adalah Imam Al-Ghazali telah menyenaraikan 6 perkara asas dalam menilai kebenaran sesuatu kenyataan dan fakta. Yang pertama adalah melalui kaedah indrawi, iaitu al-hisiyat, dan ia merujuk kepada kesemua panca indera yang 5 dan juga diri dalaman. Yang kedua adalah akal dasar, iaitu al-aql al-mahd, yang merujuk kepada apa yang disebut sebagai a priori ataupun badihiyat dan daruriyat, di mana kebenarannya terselah. Yang ketiga adalah mutawatir, bermaksud sesuatu kenyataan yang telah dinukilkan oleh sejumlah manusia yang mana tidak mungkin bagi akal menghukumnya sebagai menipu. Yang keempat adalah kaedah an-nazariyat, merupakan wasilah yang paling banyak digunakan pakai di dalam kitab ini. Ia adalah satu manhaj dalam bentuk susunan kias mantiki yang digunakan dalam membahas dan membuktikan sesuatu perkara atau isu. Bagi asas yang kelima pula adalah kaedah as-sam'iyat, iaitu asas yang berdasarkan nas-nas atau sumber-sumber syarak. Dan yang terakhir adalah kaedah al-khosmu. Beliau akan mengambil perkara tersebut dan akan menjadikannya sebagai muqaddimah dan dalil. Beliau juga akan meneliti dan memperinci setiap topik untuk membahaskan perkara tersebut sehingga terbukti dan terbatalnya pensabitan. Rumusannya, apa yang kita fahami dan pelajari dari kitab ini adalah betapa mempelajari akidah merupakan sesuatu yang amat penting dalam agama.
melengah-lengahkan pencarian kefahaman dan keyakinan sebegini dan sanggup membiarkan diri berada dalam keresahan syak dan ragu, bermakna kita seolah membiarkan diri kita terus hanyut tanpa pegangan yang jelas atau kukuh. Pada pendapat saya, kitab ini adalah kitab yang bagus dan lengkap untuk kesemua peringkat dalam mempelajari ilmu kalam dan juga pelbagai ilmu lain, kerana di dalamnya terdapat banyak sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan panduan, terutama sebagai seorang pelajar. Sekian itu saja daripada saya tentang kesimpulan berkenaan dengan kitab ini, iaitu kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.